أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض أو كما قال. Dalam satu hadis, sekali kita sebut subhanallah dapat pahala penuh timbangan mizan. Kita sebut pula subhanallah alhamdulillah dapat 2 kali ganda timbangan mizan, ataupun pahala yang kita dapat sebesar seluruh langit dan bumi. Amalan dia apa? Kita baca subhanallah walhamdulillah, itu waja. Maka rugilah orang yang tak bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi kita pada hari ini amalan yang sikit tapi pahala yang cukup besar. Dalam hadis sahih Bukhari, Nabi SAW sebut kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Siapa ada kitab Sahih Bukhari itu hadis yang terakhir sekali. Hadis terakhir sekali, Nabi ajar kita 2 kalimat yang paling dicintai Tuhan yang Maha Pemurah. Apa dia? Sungguh ringan pada mulut kita nak sebut, tetapi besar timbangannya di akhirat nanti. Apa dia? 2 aja. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Tuan-tuan, bukan susah. Senang daripada kita nak sebut perkataan-perkataan yang lain. Kita ni sebut benda-benda yang mudah, pahala yang cukup besar. Dahlah kita sebut, senang, dapat pahala besar. Kemudian disebut pula satu kebaikan, kullu hasanah bi'ashri amsalihah. Setiap kebaikan yang kita buat digandakan 10 kali ganda. Allahu Akbar. Dalam hadis Imam Abu Isa At-Tirmizi riwayat dalam satu hadis cerita digandakan pahala kita ni ila 700 dha'fin. Kebaikan yang kita buat satu, kemudian kita Allah Ta'ala gandakan 10. Itu basic. Satu kebaikan diganda dengan 10. Kemudian 10 tu pula mengikut kadar keikhlasan kita pergi sampai 700 kali ganda. Ini adalah hadis Nabi SAW sebut. Kemudian sebahagian ulama kata bukan sampai 700. Bahkan satu amalan kebaikan yang kita buat boleh pergi menjangkau sampai beribu-ribu sampai berjuta-juta pahala kita boleh dapat. Pasal apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah Ta'ala itu menggandakan pahala kepada siapa yang dia kehendaki. Maka itulah untung kita umat akhir zaman. Umat akhir zaman buat kerja sikit tapi pahala kita dapat cukup besar. Berbeza dengan kita buat dosa. Kita buat dosa, kita dah buat baru dapat dosa. Dapat tu pun satu je dosa. Tapi kalau pahala, kita baru niat dah hadir satu pahala. Bila buat 10 kali ganda. Ini sayangnya Allah Ta'ala kepada kita umat akhir zaman. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana kita nak buat satu amalan? Pastikan kita tahu dulu amalan tu, baru kita boleh buat. Tahu macam mana? Tahu ni maksudnya arif, maksudnya alim. Kita nak alim macam mana? Asal kita ni jahil. Kita ni asalnya tengin, orang Perak panggil tengin. Maka kita
nak keluar daripada zon tengin tu, orang kata tengin marah ya, tapi apa pun kadang kita tak tahu. Tengin kita ni kalau kita tak tahu, maka kita nak keluar daripada zon tengin tu, maka kita kena belajar. Kita kena bertanya kepada orang yang tahu. Nabi kata, as-su'alu shifa'ul 'ayyi, atau kama qala. Bertanya itu penawar kepada kebodohan. Makna kata kita ni tak apa nak cerdik. Maka bila kita rajin bertanya, kita rajin belajar, maka itulah sebagai penawar kepada ketenginan kita. Kita kalau demam cepat no kita pergi ke klinik. Sakit kepala cepat no cari Panadol. Pasal apa? Itulah penawarnya. Ya, cepat no cari penawar pasal sakit tubuh badan. Tapi kita tak pernah rawat tengin kita ni. Tak pernah rawat sifat jahil kita. Apa sifat jahil? Sifat tak kerti tadi, penawar dia apa? Penawar dia adalah kita rajin bertanya. Tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya sekiranya kamu tak tahu. Jangan kita tanya orang yang kerja kedai mutu. Apakah kaedah yang digunakan oleh kerajaan untuk halang kita keluar rumah ni? Memanglah dia tak nyebut la darar la dirar, dia tak sebut. Maksud apa? Bukan ahlinya. Tapi kalau dia reti memang dia kemah lah. Dia tanya kepada ahli dia. Kalau kita tak tanya, kita buat sendiri kita tuan-tuan. Apa benda pun kita risau dan kita bimbang, apa yang kita buat Allah Ta'ala tolak. Nabi sebut, man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun, atau kama qala. Siapa buat satu amalan yang aku tak suruh pun amalan tu, tak ada turuhan dalam hadis, tak ada dalam Quran, tak ada, dia pandai-pandai sendiri, maka kata Nabi, fahuwa raddun, maka amalan yang kita buat tu ditolak. Sampai kan kita nak sembah Allah pun kita kena cari macam mana yang cara Nabi suruh, macam mana yang Allah Ta'ala suruh. Semoga tuan-tuan kita kaji balik apa yang kita buat hari ni, adakah menepati kepada syariat. Tuan-tuan dirahmati Allah. Maka macam mana nak tahu? Tak dapat tidak, kita kena belajar. Tak dapat tidak, kita kena bertanya kepada ahli yang tahu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik pada cerita tadi tentang amalan. Amalan yang kita buat hari ni dapat pahala cukup besar. Banyak lagi hadis-hadis lain. Banyak lagi hadis-hadis lain yang cerita pahala cukup besar. Contoh, kita semayang jenazah. Man salla janazah falahu qiratun. Siapa yang semayang jenazah baginya pahala 1 qirat. Siapa pula ikut jenazah sampai ke kubur selesai majlis pengkebumian, maka baginya qiratan, baginya 2 qirat pahala. Nabi kata dalam hadis, mafhum dia lebih tu. Nabi kata sekurang-kurang 1 qirat itu pahalanya mislu jabalil Uhud. Mafhum daripada hadis Nabi, kita semayang jenazah, kita akan dapat pahala 1 qirat. Ikut pula jenazah sampai selesai pengkebumian, dapat pahala 2 qirat. Sekurang-kurang 1 qirat itu mislu jabalil Uhud, sebesar bukit Uhud. Tuan-tuan dirahmati Allah. Itu pun tak ramai orang dah. Itu kalau bukan musim PKP lah. Kalau musim sekarang, janganlah tuan-tuan pergi ramai-ramai. Pergi sekadar apa nama ahli keluarga terdekat tu pun kena jaga dan sebagainya. Pasal apa tuan-tuan? Kita menggunakan kaedah, dalam kaedah fiqah ada darar wala dirar. Apa dia? Jangan kamu memberi mudarat dan jangan kamu menyampaikan mudarat. Maksudnya dirar, kita ad-darar yuzal. Kemudaratan tu hendaklah dihilangkan. Jangan kamu memberi mudarat dan jangan kamu kena mudarat. Maka itulah yang digunakan oleh ulama supaya kita semua duduk di rumah. Kenapa? Kita keluar mungkin kita beri mudarat pada orang. Kita keluar mungkin kita kena mudarat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak buat apa di rumah? Kita banyakkan buat amalan-amalan yang kita boleh buat. Banyak amalan-amalan yang kita boleh buat.
Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malah baca qul huwallah. Baca qul huwallah 3 kali je. Dah memadai dah. Dapat pahala yang cukup besar. 3 kali qul huwallah. Apa ada kita buat? Tak ada. Yang ni lagu jonggek lambak 3-4 kali dah sehari ni. Tapi baca Quran tak apa nak ada. Pasal apa? Kita tak nampak fadilat yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Macam kita sebut pada kuliah-kuliah yang lepas, paling malas pun kita boleh sebut Bismillahirrahmanirrahim. Nak dapat fadilat kita orang yang rajin membaca Al-Quran. Bila kita marah, sebut A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nabi ajar. Nabi tengok 2 orang yang bergaduh, duk mengata kamu kata aku, Nabi kata inni la'alam kalimah. Aku tahu satu perkataan, kalaulah dia sebut la yazhaba anhu ma yajid, nescaya hilanglah apa benda yang berada dalam hati mereka, iaitu saling marah-marah. Kalaulah depa kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nabi cerita gitu. Ni semua amalan-amalan yang kita kena belajar. Amalan yang kita tak boleh kita cipta, amalan yang kita tak boleh nak reka-reka untuk kita amalkan. Mesti atas jalan talibil ilmi, menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu ni bukan nak nunggu pencen baru start menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni bukan nak tunggu dah apa nama, dah orang kata dah habis, dah pencen baru nak pergi. Tak. Daripada kita lahir kita wajib menuntut ilmu sampailah kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Maka ada tak masa kita nak relax? Tak ada. Tak ada masa. Tak ada masa. Tidak ada masa. Tuan-tuan, kalau kita duduk di rumah tak ada tok guru dan sebagainya, lain daripada tu kita ni apa kenama, selain daripada ni ada soalan pula ni, Ustaz, selain puasa, solat sunat tarawih, apa lagi paling afdal untuk dilakukan bulan Ramadan? Ada yang tanya. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah, bulan puasa digandakan pahala kita. Selain daripada puasa, selain pada solat tarawih, apa lagi? Ini ada yang tanya, kita jawab dulu. Apa nama? Apa yang paling afdal yang kita buat pada bulan Ramadan? Antara yang Nabi sebut dalam hadis adalah kita bersedekah pada bulan Ramadan. Ada rezeki lebih, tak ada rezeki lebih, kita lebihkan juga. Bukan nak tunggu duit lebih baru kita sedekah. Kita sedekah semana yang kita mampu. Walaupun kita sedekah sebiji buah tamar. Kenapa? Melambangkan kita ni takut, bukti kita takut kepada neraka Allah. Masih pada yang bertanya. Jadi sedekahlah kita pada bulan puasa, kerana tu sedekah yang afdal. Selain pada kita kenapa baca Quran dan amal lain adalah jangan tinggal sedekah. Walaupun dengan sebiji buah tamar sekalipun. Ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah atau kama qala. Nabi sebut, Nabi kata, takutlah kamu kepada neraka walaupun bersedekah dengan sebiji buah tamar. Itu pada bulan puasa. Jadi siapa ada soalan boleh tulis kat situ, kita bincang-bincang, kita santai-santai sembang-sembang, boleh ada manfaat bersama insya-Allah. Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung balik cerita kita tadi. Tak mana dah hilang ingatan dah. Tuan dirahmati Allah, maka banyak lagi amalan-amalan yang kita perlu belajar untuk kita tahu. Kita tahu supaya kita boleh amalkan. Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi khabar pada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu, Nabi Allah Taala suruh Nabi Muhammad cakap kepada manusia, "In kuntum tuhibbunallah," kalaulah kamu cintakan Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai Allah. Ini kita nak cari, tuan-tuan. Kenapa kita nak belajar sangat? Kita nak ikut Nabi sangat. Kita belajar ni maksudnya kita tiru Nabi. Kita nak tahu apa Nabi buat. Kita nak tahu apa yang Nabi suka. Kenapa? Kita nak tiru Nabi. Tiru, selamat tak tiru tuan-tuan? Selamatlah kita tiru ni. Kalau tuan-tuan periksa, tiru orang, selamat tak? Ambil ujian, memandu.
4-5 kali ya gagal. Fail. Nak 50. Duk markah 33, 34. Jenis jeng ni. Dia pun tiru orang. Tiru. Dulu ya. Tengoklah dia tiru siapa. Kalau dia tiru ayah pin. Ke laut lah. Dia tiru siapa? Tiru orang yang baik. Tiru orang yang alim. Maka siapa yang paling baik, siapa paling alim kat dunia ni? Dah tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kalau cintakan Allah, cintakan Allah, nak dapat kecintaan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Nescaya yuhibbukumullah. Nescaya kamu akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nak ikut Nabi, nak cinta, nak tiru Nabi macam mana? Kita belajar. Kita cuba belajar apa cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Kama tabbaqa fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana apa yang dilaksanakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cuba buat di zaman kita. Yang mana benda ni dah ada dah. Kita tiru je. Tiru selamat. Tiru. Tapi bacaan kata tadi, tiru orang yang betul. Tiru Nabi. Ustaz, Nabi dah tak ada. Nak tiru apa mana? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, al-ulama masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya'i. Al-ulama warasatul anbiya'. Atau kama qala. Nabi kata, ulama itu adalah lampu kepada bumi. Lampu kepada ardi dunia. Ulama adalah lampu kepada dunia. Dan ulama itu adalah pengganti kepada Nabi. Wa khulafa'ul anbiya'i. Dan ulama itu adalah warasatul anbiya', pewaris Nabi. Maknanya kita nak tiru Nabi. Kita tiru siapa? Kita tiru ulama. Ulama siapa? Ulama orang yang alim, orang yang tahu, orang yang alim, orang yang tahu tentang Nabi, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa dia itu? Tak kira lah ahli fiqh ke ahli tafsir ke, kita tiru belakang. Yang penting ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukuplah sembang-sembang kita antara nak nunggu isyak. InsyaAllah kita